Integriti. Apakah yang kita tahu berkaitan dengan konsep integriti? Integriti adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten atau tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Integriti dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang. Mari kita lihat isu berkaitan integriti. Isu penyalahgunaan kuasa. Walaupun isu ini nampak remeh, namun ia kerap kali berlaku tanpa kita sedar. Penyalahgunaan kuasa ialah satu jenayah dalam bentuk salah laku di pejabat atau salah laku pegawai dalam memegang sesuatu jawatan rasmi. Perbuatan ini dikategorikan sebagai perlakuan perbuatan yang menyalahi undang-undang. Ianya dilakukan ketika seseorang itu menjawat jawatan rasmi. Kesan perbuatan ini akan mempengaruhi keputusan ketika melakukan tugas-tugas yang diberi. Kebiasaannya, salah laku ini sering menjadi alasan sebab penyingkiran pegawai yang dipilih oleh statut atau pilihan raya semula. Terdapat beberapa faktor berkenaan penyalahgunaan kuasa, iaitu berkaitan rasuah, kepentingan diri, kepentingan keluarga dan juga kronisme. Terdapat beberapa contoh berkenaan penyalahgunaan kuasa, termasuklah menggunakan harta milik syarikat atau institusi sesuka hati, membuli pekerjaan bawahan, memberi keutamaan kepada kenalan berbanding orang awam. Mari kita lihat contoh situasi penyalahgunaan kuasa. Weh, lawanya baju ni. Kalau nak tunggu akhir bulan, hujung bulan, tunggu gaji, lambat lagi ni. Boleh habis ni. Macam mana? Assalamualaikum cikgu. Cikgu ni mak saya ada bagi duit PUIBG. Dekat cikgu kan bayar? Dekat saya. Zara Aisyah ya? Ya saya. Boleh, nanti cikgu bagi resit Okey. terima kasih. Sama. Apa kata aku guna dulu duit budak ni untuk aku beli baju. Tak ada lah melepas. Ketidakmesraan pelanggan dalam perkhidmatan. Kebiasaannya, isu ini berlaku dalam bidang profesion, keguruan, kedoktoran dan juga kaunter pertanian dan lain-lain. Perkhidmatan adalah kerja yang dilakukan oleh seseorang individu atau sekumpulan individu yang memberi manfaat kepada orang lain tanpa menjual barang. Dalam erti kata lain, pekerja tersebut memberikan tenaga, kemahiran, kepakaran dan pengalaman yang memberi manfaat kepada pelanggan. Hal ini bermaksud, ketidakmesraan pelanggan ini adalah di mana pekerja tidak meletakkan kepuasan pelanggan sebagai keutamaan dalam menyediakan perkhidmatan. Selain itu, ketidakmesraan ini juga ialah pekerja menjalankan atau memberi perkhidmatan tidak sempurna serta melakukannya dengan tidak baik. Terdapat beberapa faktor berlakunya isu ketidakmesraan pelanggan dalam perkhidmatan. Antaranya, melakukan pekerjaan dalam stres, melakukan pekerjaan di luar bidang minat pekerja. Terdapat beberapa contoh berlakunya ketidakmesraan pelanggan, iaitu sombong dengan pelanggan, garang menjawab pertanyaan pelanggan serta memberi layanan kasar kepada pelanggan. Mari kita lihat contoh situasi ketidakmesraan pelanggan. Assalamualaikum cikgu. Saya tak fahamlah soalan ni. Cikgu boleh ajar tak saya? Kan cikgu dah ajar. Awak tak faham-faham lagi ke? Awak pergilah tanya mana kawan-kawan awak yang faham, cikgu busy lah. Cikgu. Kita sering mendengar berkenaan dengan masalah integriti dalam kalangan penjawat awam. Ia berlaku tanpa sedar dengan kelekaan dan kelalaian semasa melaksanakan pekerjaan. Keadaan yang sering berlaku ini adalah melibatkan masalah integriti individu. Apabila sikap mudah berpuas hati dan memandang remeh terhadap tugas telah mengambil tempat di hati individu, menyebabkan akan berlakunya masalah dalaman yang melibatkan individu dengan pihak atasan sesebuah organisasi. Jika sikap begini tidak diatasi, ia akan memberi impak negatif kepada produktiviti organisasi serta mengurangkan kepercayaan masyarakat. Oleh itu, orientasi yang tiada fungsinya ini akan menghalang individu daripada mengeksploitasikan peluang yang wujud untuk membangunkan sesebuah organisasi dengan hanya kelemahan kecil dari diri sendiri. Aizah akan awal siapkan tugasan ni pukul 4 ni. Boleh? Okey, Kak. Mana buka ni? Lah, ada pukul berapa? Dah masak dulu. Tengok YouTube dulu. Ada cerita best. Tengok sekejap lah.
Alamak, dah pukul 4. Matilah aku. Ish. Selain daripada itu, sikap suka menangguh kerja sememangnya ia boleh wujud dalam diri seseorang individu. Pola perlakuan terhadap sikap sebegini boleh tercetus dalam pelbagai cara. Dengan menangguh segala tugasan, sememangnya tidak dinafikan ia memberi ruang pada individu untuk mencari kebebasan. Namun, tindakan tersebut tanpa disedari akan memberi kesan buruk kepada diri anda sendiri. Kesan tersebut boleh dilihat dengan pertambahan beban kerja. Seseorang individu sukar untuk mencari masa bagi menyelesaikan tugasan dengan cepat dan cekap. Hal ini kerana kerja yang banyak akan menyebabkan anda tertekan dan tidak tahu hendak menyelesaikan mana satu terlebih dahulu. Akhirnya, banyak kerja yang tidak mampu diselesaikan dan banyak yang tertunda. Selain itu, mempunyai personaliti yang kurang baik. Ia bermaksud sikap suka menangguh kerja akan menunjukkan anda seorang yang tidak cekap ketika melakukan tugasan. Anda akan dipandang remeh oleh segelintir orang dan rakan sekerja. Hasil kerja yang kurang berkualiti. Kebiasaannya, kerja yang disiapkan di saat-saat akhir atau dalam keadaan yang tergesa-gesa, ia tidak akan memberi hasil yang baik seperti yang diharapkan. Demikian, perkara ini akan menjejaskan prestasi sesebuah organisasi. Seterusnya, menyebabkan stres atau tertekan. Apabila lambakan kerja yang tertangguh perlu disiapkan dengan kadar segera, ia akan menyebabkan individu berasa tertekan dan akan menjejaskan tahap kesihatan mereka. Sikap ini perlulah dielakkan bagi mengekalkan prestasi kerja yang sentiasa positif. Terakhir, wujud rasa malas dalam diri. Kerap kali kita menangguh sesuatu tugasan itu dengan alasan ianya terlalu sukar untuk dilaksanakan. Akan tetapi, lebih lama tugasan tersebut ditangguh, semakin lemah kemahuan untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Oleh itu, adalah amat penting untuk menghentikan corak ataupun pola bekerja sedemikian daripada ianya menjadi suatu amalan. Faiza, siapkan report akaun ni. Beres, bos. Main YouTube dulu lah. Sama lagi. Bikin senang hati. Happy. Faiza, siapkan Ya, bos. kira-kira data pelanggan. Okey, bos. Bos nak bila, bos? Okey. Bos nak bila? Esok? Okey. Esok lambat lagi. Baik kita tengok YouTube. Kita apa yang best? Malasnya nak bekerja. Faiza, Ya, bos. siapkan design yang customer nak ni. Design pula. Sekejap lagi akak letak atas meja dulu lah. Kita nak makan lah. Okay. Baik makan dulu kejap. Chicken first. Apa dah kerja lah. Kan best je.